Okay, hari tu kan kita ada discuss pasal macam mana Ramadan boleh dijadikan bulan untuk kita ajar anak-anak tentang kebaikan. So tu adalah benda yang saya rasa kita boleh discuss lah. Sebab kita pun dah buat yang story time punya aktiviti baru ni pasal Ramadan. Dan macam hari tu saya dengan Hajar, kita nampak kebaikan tu hanya pada memberi yang biasa-biasa kan, derma apa semua kan. Kita nampak kebaikan tu secara general lah. Sebarkan kebaikan. Cabang itu kita tak detail. Cabang tu kita tak terfikir pun yang sebenarnya ada banyak lagi benda yang kita boleh tengok lagi kan. So tu yang Putri kan yang so tu masa kita discuss itu Putri lah yang highlight benda tu. Kehadiran Putri membawa rahmat. So kita nak tengok balik macam mana apa yang kita boleh luaskan skop kebaikan tu lah. Sebab kita orang pun masa tu macam aha moment jugalah kan untuk kita. Sebab kita dia macam kita nak buat dulu dia sampai habis dia macam ni kan dia boleh selitkan elemen-elemen. Dia tak jelas sebab kita tak faham, kita tengok kebaikan tu pada skop yang kecil tu. Satu sisi lah. Satu sisi je. Terlalu general kan. So macam hari tu ada beberapa benda yang disebutkan macam kindness to environment, kindness to soul lah. To ourselves tu pun boleh banyak je. Our soul, our mind, semua benda tu pun boleh selipkan. Dia jadi benda tu, aktiviti-aktiviti yang macam mengaji tu pun sebenarnya adalah a form of kindness juga. Yang kita tak terfikir pun sebelum ni. Kita cuma nampak dia baik je. Baik pada apa kita tak tahu. Kita tahu benda tu baik, benda tu ibadah, tapi tak terfikir pun dalam bentuk kindness kepada diri sendiri tu. Dan itu yang mungkin kita selalu lupa. Kita nampak kebaikan tu pada kita tolong orang je. Padahal kita tolong diri sendiri tu pun satu kebaikan juga kan. Betul. So apa soalan saya? Saya pun tak tahu nak tanya apa. Apa kita borak kan. So macam kalau dekat tadika, macam mana macam mana diterapkan benda-benda macam ni dekat tu? So kindness tu is very broad topic. So macam depends lah. So macam kalau sekarang mostly memang, contoh kalau cerita pasal pokok, macam how to be kind to our forest, how to be kind to the jungle. So the kids itself pun dia dah pandai je siram pokok. Tak payah bagi hint pun. Yang mana yang nampak macam memang dia punya cognitive wise, dia punya communication tu dah macam ready. Dia dah boleh terus macam siram pokok miss, jangan petik bunga, jangan buang sampah kat pokok tu nak minum. Macam in their own words lah. Tapi memang benda tu lah yang diorang cakap. Apa jadi kalau tak ada pokok, tak ada oksigen? Apa jadi kalau tak ada pokok, panas? So, macam bila buat aktiviti kat luar semua tu pun cakap kita tengah duduk kat mana ni, tempat yang ada pokok boleh berteduh. The word itself pun diorang memang guna berteduh. Tak panas. So kalau kita tanya what happen kalau tak ada pokok, panas lah. Macam relate kan balik lah dengan apa-apa. So nak buat baik tu bukanlah pokok utama, kindness to forest. Kan tu ya. Senang je nak ajar budak buat baik. Cari benda yang diorang suka dan faham lah. So nak buat baik ni untuk siapa? Untuk awak, untuk orang lain. So bila kita borak-borak dengan diorang pun, macam before this kita kata, awak tahu tak ada orang dia tak ada tangan tau. So some of them macam, ada ke? Macam hantu je. So kita boleh cakap lah, no, tak, benda tu bukan, dia still manusia. So kita google lah certain apa kita panggil figure yang tak ada tangan, tak ada kaki. Tengok kan, ada orang tangan dia kecil je, micro. Lepas tu bila tanya diorang macam mana orang tu buat kerja, diorang cakap lah pakai tangan palsu. So bila kita cakap dengan dia, awak tahu tak, saya ada satu benda best, dia buat masak semua pakai kaki. Ni tak boleh lah miss, kotor. Cakap, tapi untuk orang yang tak ada tangan,
tak kotor. Sebab itulah tangan dia. Sebab tu kalau awak ada tangan, kena guna tangan. Orang yang tak ada tangan guna kaki, dia tak kotor. Lepas tu bila kita reflect balik juga untuk dia orang, so awak rasa macam ni kita nak be kind to those yang dia tak ada physical macam kita ni. Boleh tak kita cakap dia macam hantu? Tak boleh, nanti dia sedih. So kita cakap benda yang baik lah. Things yang, benda yang macam contoh, awak tak ada tangan, saya kata awak, tak ada tangan lah. Awak rasa dia sedih tak? Awak cakap benda yang dia tak ada. Sedih. Kalau awak tak ada toys, saya ada toys, saya cakap awak tak ada toys, awak sedih tak? Sedih. So sama juga dengan orang. Yang benda tu dia tak boleh pasang pun. Kalau awak cakap something yang dia tak ada, yang dia tak boleh nak ada instantly, so benda tu lagi buat dia sedih. So awak kena cakap je lah, everyone unique by their own way. So by time tu dia orang macam, mungkin macam part as teacher itulah kita buat kan. So kita macam saya pun cakap je lah, so nanti balik rumah awak tanyalah mami daddy awak juga. Awak nak jumpa, nak tengok orang yang macam dia tak nampak ke, dia tak ada tangan. Sekarang tanya orang, pernah jumpa tak ada jual tisu? So ada yang tahulah, bila mungkin dah biasa makan kat luar ke, jumpa, so dia orang tahu. So kalau jumpa lepas ni, nak tolong dia lintas jalan, nak bagi duit. So untuk orang tu balik. Macam tu lah. Dia banyaklah benda elemen. Macam dia cakap baik dengan mereka, care dengan diorang, respect diorang, jangan sebut. So benda-benda tu pun dah banyak. Macam respect tu yang saya tengah terfikir tadi pun. Sebab saya nampak macam dia punya relationship antara kindness dengan respect tu, betul. Dia bergerak seiring kan. Kalau kita tak boleh nak respect orang, kita mungkin tak boleh nak be kind pada orang tu. Bahasa tu pun macam dia dah mungkin dia tak faham. Jangan, bila kita sebut jangan, dia macam kenapa jangan, dia kan persoalkan kenapa kan. So kalau macam katakan tak boleh petik bunga sesuka hati kan, kalau kita nak tukar ayat bagi dia orang faham, mungkin boleh guna yang kindness tu, tumbuh-tumbuhan tu, jangan petik dia, nanti dia sakit kan. Dia macam, dia sakit, nanti tu dia faham lah. Benda tu dia indirectly kan ajar kindness tu dekat budak-budak hidup. Pagi tadi benda yang anak saya 4 lelaki kan, so dia orang punya gaduh tu gaduh lelaki lah. Level 4 orang lelaki lah, dia bukan level seorang lelaki, level 4 orang lelaki punya gaduh. Tapi ada momen-momen yang sangat menarik. Macam pagi tadi, Umar dia orang terlupa nak bawa balik hadiah daripada kawan-kawan semalam. Yang mesti nak bagi. So ada masing-masing ada plastik kan, bawa. So dua-dua lupa. Umar pun lupa nak bawa masuk rumah, Imran pun lupa nak bawa masuk rumah. So bangun-bangun pagi dah siap mandi semua, Umar turun lah nak pergi ambil. Lepas tu Umar dah ambil apa semua, masuk rumah, tapi dia ambil dia punya je. Imran pun datang. Lepas tu dia cakap, elok-elok lah dia cakap dengan Umar, tolong ambilkan Imran punya. Lepas tu Umar pun jawab, oh sorry. Lepas tu dia pergi ambil, datang balik. So saya macam, boleh rupanya kan diorang tolong-menolong macam tu, dan dia boleh minta dengan baik, yang seorang lagi pun boleh tolong dengan sangat happy. Even say sorry sebab lupa. Sebab lupa. Tak ada pun yang lupa. Macam betul. Macam dia macam lah, kenapa aku tak terfikir. Macam that for kids, dia punya perspektif tu sebenarnya kalau kita dah lupa lah, sorry macam. Tapi dia untuk say sorry tu macam memang salah dia. Macam alamak dia terlupa ambil adik punya. Dia tahu, dia rasa dia tersilap untuk tak ambil sekali. Dia ada thoughts tu lah. Dia ada thoughts tu. So itu pun macam, wow, budak umur ni pun sebenarnya dah boleh faham benda-benda. Dia macam common sense tu. Dia common sense mungkin jugalah, apa, dia tengok orang lain buat macam mana kan. Dekat sekolah pun mungkin diterapkan benda-benda tu macam Puteri cakap tadi. And then parents pun saya rasa mainkan peranan juga. Bila minta tolong jangan bawa muka. Jangan, nantilah. Jangan. Mak ayah kan. Kalau mak ayah cakap, papa tolong ni, buatlah sendiri lah. Nanti dia akan ikut. Dia ikut lah kan. Ikut anak kan. Tengok apa yang dia
nampak. For age 7 years old and for kids 5 years old, us nak minta tolong pun macam is a big thing. Selalu kenapa budak mengamuk pun sebab dia tak tahu macam mana nak minta tolong ambilkan. Betul. Cara tu mungkin ngamuk ke, cara tu mungkin penyampaian dia tu tak sampai. Tapi bila dengan bahasa yang dia guna tu betul, bila lenggok suara tu betul, emosinya pun betul, so sampailah. So benda tu memang dah, dia bukanlah kadang-kadang tak adalah everyday. Betul, dia memang bukan everyday Tapi lah. bila ada, maksudnya benda tu dia dah boleh. Cumanya mungkin kenapa certain time tak boleh sebab mungkin dia tak regulate well lah kot. Tapi memang contoh tu lah, role modeling memang main banyak peranan lah. Tapi benda macam minta maaf, tak tolong semua tu, dia tak boleh paksa tau sebenarnya kan. Sebab ada setengah orang tu, dia jumpa budak kecil, dia paksa cakap apa? Budak dia macam cakap apa? Dia macam paksa budak tu, patutnya kau cakap tak tolong. Saya rasa tak tahu, benda tu kena paksa ke untuk Kalau biasanya kita tak paksa lah. Tapi contoh kalau kita nak role modeling, bila dapat just okay, bila kita just macam eventually selalu bila memanglah macam kadang-kadang kita kawan kata nak bagi toys, so kawan bagi toys, so lepas tu kita tak adalah okay, cakap apa, thank you, instead of macam cakap apa, cakap thank you, kita pun thank you. Contoh kan Imran nak toys daripada Umar, so Umar dah bagi Imran, so kita kat tengah tu macam mediator yang bridge lah antara diorang dua. So kita lah yang macam thank you Umar bagi Imran, si Imran, you want to say thank you? Macam do you want to say thank you, kita ask, kita tak suruh. Lepas tu kita dah tunjukkan dulu. So dia macam tak nak, okay tak nak tak apa, maybe not ready, tapi misalnya nak cakap thank you. So dia pun macam macam dia belajar lah. So tak adalah macam cakap apa, kita pula cakap apa? Cakap apa? Muka kita pun dah kerut kan. Dia kita tak salah. Dia jumpa pakcik-makcik kan, dia orang macam cakap apa tu? Cakap apa? Apa tak cakap? Dia macam cerita dia jawab. Pak saya. Sebab dia jadi takut. Apa yang dia buat salah. Budaya kita jugalah yang saya rasa, saya perasan kalau dekat Malaysia ni, kita, saya tak tahu Malaysia ke ataupun mungkin Asian culture kot, budak-budak ni dia macam ada kasta sikit lah. Budak-budak kat bawah, yang orang dewasa tinggi sikit level dia. Macam tak memberi hak autonomi tu kepada budak untuk belajar, to say something. Kita demand respect daripada budak-budak pada kita. So tu benda yang kadang-kadang saya perasan dekat Asian culture adalah benda tu. Macam kalau kat UK, even Turki ke Arab ke, dia orang sangat meraihkan kanak-kanak. Macam main Arab lah antara saya rasa surprising ni, sebab dia orang nampak macam kasar apa semua kan, tapi bila dengan budak-budak, dia orang sangat main dengan budak-budak. Kalau kita pergi masjid, macam Masjid Putrajaya ke apa kan, dia orang ramai kan, dia orang dengan budak-budak lain. Dia macam dia layan macam care. Orang kata lain raja tu kot. Budak boleh main, lari, lepas tu datang peluk ayah dia, lepas tu sambung main lagi, benda semua. Betul. Kita buatlah benda tu. Jeling dari jauh dah. Sama lah macam tempat masjid. Bukan kadang ada masjid yang mesra kanak-kanak, ada masjid yang tak mesra. Macam tadilah juga kan, saya rasa kalau bila mana kita kata pasal kebaikan, kindness, so selain daripada menderma, memberi infak semua tu, so kita selalu kena bercerita lah selalu dengan budak-budak ni. Sama ada nak bercerita based on cari buku-buku yang sesuai dengan anak-anak ni. Kebaikan ni kenapa semua orang berlumba-lumba buat kebaikan. Contoh sebelum apa-apa nak buat baik, kita cerita dulu mukadimah dia. So boleh buat story time lah dengan orang, bercerita kan. Sebab dalam bulan puasa 1000 kebaikan dia, pahala dia banyak. Macam awak bagi RM1 tapi Allah kira 1000. Sebab tu semua orang nak buat baik. So macam mana? Mungkin kalau nak check daripada rutin seharian pun, bermula dengan sahur. Mungkin dia orang tak puasa, tapi kita nak ajak dia rasa Ramadan tu.
Ramadan ni orang bangun pagi, makan sebelum subuh. Lepas tu dia kena puasa, tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh apa-apalah yang membatalkan puasa sampai maghrib. So budak kadang tak faham kan. Dia ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Sebelum subuh ada waktu makan dia. So boleh how to be kind. Kenapa nak ajak? Sebab nak bagi kind to our body supaya dia dapat makan. Sebab ada tempoh dia kena puasa. So dengan sesimpel itu pun, kalau dia meraikan lah. Tapi kalau macam dia nangis ke apa tak nak, then it's okay. Sebab bawah 10 tahun pun, even budak 7 tahun kan tak wajib solat lagi. Cuma dia kena di-encourage. 10 tahun baru tak solat, baru rotan. So maksudnya kenapa kan? Kenapa by the age of 10 baru kena rotan? Kenapa tak sekecil 7, 8, 9 tu tak? So puasa pun tak ada pun lagi. Even tak jatuh wajib pun dekat diorang. Even 10 tahun pun tak wajib pun. Dia masih lagi apa? Fasa dia learning process. So kita nak biasakan dia, ajak dia. So kat situ mungkin boleh, tu saya kata boleh check balik pada rutin lah. Kalau kata nak start daripada hari, dia depends. Sebab setiap orang berbeza dia punya cara amal macam mana tu panggil? Amal kebaikan ke amal puasa tu lain. Ada certain, saya pernah jumpa family, bagi dia tak payah puasa, solat dulu. Solat yang wajib. So puasa dia tak nak cerita dulu. Depends lah. Tapi sebagi saya tak adalah tak payah cerita. Tapi dia seiring. Dia mungkin tak payah paksa, tapi boleh dikenalkan, diceritakan. Kena perkenalkan, kena cerita. Dia jadi modern sendiri pun, kenapa mama nak makan. Dia akan tahu. Kalau ayah makan, dia juga nak ajar puasa. So dia jadi macam tu lah. Mungkin boleh start dengan rutin, bangun pagi. Lepas tu pakai pakaian bersih nak pergi surau. Itu pun kebaikan juga. Kenapa kalau busuk awak nak solat, nanti awak nak cantik, nak pergi rumah Allah, nak jumpa, nak solat, kena cantik-cantik, pakai pakaian kemas. So dia belajar daripada situ jugalah. Pilih baju yang sesuai, baju yang tutup aurat. Lepas tu apa lagi? Contoh kata, contoh tadi kenapa nak wangi, kenapa nak bersih, solat ada orang kat sebelah, cuba awak tiba-tiba bau busuk. Macam kita tak suka. So orang tak suka juga. So sebab tu kita nak kena berwangi-wangian. Simple lah. Tak payahlah explain wangi tu, tak payah macam ni begini. Dia macam tu abstract. Dia tahu wangi. Kena mandi, wangi. Awak mandi bersih tak, wangi tak? Bersih tak? Bersihkan badan tak? Mandi tu bergosok macam mana? Kat celah lutut, kat tengkuk, kat leher. Selalu budak kan tak basuh. Dia tak gosok. Dia mandi je. So time ni mungkin boleh kenalkan. Sesimpel itulah. Gosok gigi. Gosok gigi. Nak apa lagi? Nak bersih kutip sampah, bersihkan rumah kena dalam keadaan bersih. Dan sampai masjid dengan sudah selipar. Benda-benda tu lah. So even apa lagi kalau rutin, kalau kat rumah ni begitu. Kalau ada certain family mungkin dia dah start Jumaat. Belum puasa je dia nak biasakan ada tak mengaji ke sebelum bangun pagi kan. Dan dia ada benda-benda yang normalisasi based on setiap family lah. Apa. Sebab tu saya kata dia depends on family tu balik lah. Kita tak boleh, like, saya rasa antara benda yang penting, kita tak boleh tengok orang lepas tu kita nak ikut orang tu. Tak terikut nanti. Apa yang orang tu buat mungkin tak sesuai dengan apa yang kita boleh buat kan. Kemampuan kita, rutin kita mungkin berbeza. Jadi kita kena ikut kemampuan kita juga, dan apa yang kita suka buat, apa yang kita tak suka buat, apa yang kita prefer kan. Preference tu penting juga untuk kita, supaya kita dapat buat benda tu istiqamah lah kan. Dia tak adalah bila terikut-ikut orang ni kadang-kadang dia tak kena dengan jiwa kita. Betul. Lepas tu kita jadi macam buat sekali dua je. Lepas tu tak nak dah. Ataupun boleh jadi benda tu burden. Burden untuk kita, betul. Daripada pahala jadi merungut atau menyusahkan kita, dah zalim lah. Instead of nak melakukan kebaikan pada diri kita, sometimes kita menzalimi diri kita sendiri. Mungkin financially tak mampu. Mungkin dari segi kudrat tak mampu. Orang ni tak ada anak, orang ni satu anak, orang ni anak 4, orang ni anak 10 lain. Ada orang boleh pergi setiap hari, pergi tarawih kat masjid, ada orang tak boleh. So dia sangat diversity lah, pelbagai semua orang ni. So even saya rasa bercakap baik. Kenapa kita cakap baik? Kan ada hadis pun,
jaga perkataan tu daripada cakap benda-benda yang kita kesing kan. Jangan marah bulan puasa. Aku berpuasa, aku nak marah kan. Alah tahdok, jangan marah, jangan marah. Semuanya aku berpuasa kan. Macam nak kena menahan marah. So benda tu pun bila something happen, oh ni lah bulan puasa pun kita perkenalkan je lah, jangan marah. Boleh marah tapi bukan balik barang, bukannya kesing. Benda-benda tu. So bukan kita cakap je, tapi as parent, as adult yang ada kat sekeliling dia, kalau anak kat taska, so orang kat cikgu kat taska lah main peranan. Kalau anak kat pengasuh, neni dia tu lah main peranan. Betul. Nah, kalau dia memang kat rumah, so mak ayah lah yang kat rumah main peranan. So sesiapa saja individu yang anak tu duduk, kalau dia kata duduk dengan atuk nenek dia tu lah main peranan. Kalau dah waktu puasa dia main TikTok je, je lah dia tahu. Sebab tak tahu nak buat apa. Betul. So kalau kita dulu buat, instead of kita kata buat ni. Jom buat, jom. Mak tak larat. Puasa. Mak tak larat. So macam kita dulu buat lah. So memang budak akan belajar daripada role modeling kita lah. Sebab tu bila dia orang macam, contohlah kalau pernah saya kereta pun, Miss kata tak boleh minum berdiri. Kenapa Miss berdiri? Sorry Miss lupa. Miss tahu sangat tadi. Okay lah Miss duduk. Thank you ingatkan. The moment kita nak turunkan ego kita pun, bila anak menegur pun, budak kecil menegur kita, sibuk je. Kan kita rasa macam tu. Trigger budak kecil tegur. Tahulah. Pandai je. Maksud macam kau dah kecil lagi. So kita punya respon juga, instead of kita fikirkan untuk budak begini, tapi untuk kita pula, how ready kita nak respon dengan anak-anak ni pula bila dalam keadaan berpuasa. Kita penat ni, banyak kerja kita tak puasa. Kerja kita still sama, tapi kita dah berpuasa. Tapi kita pula mentally preparation kita, emotionally kita macam mana? So kita nak ajar dia sabar. Bulan puasa puasa lagi belum cabar. Lagi jam kita pula marah nak masuk parking kat bazar Ramadan. Apa ni? Kita pula marah. Kata bulan puasa kan? So setiap satu tu ada kebaikan dia lah, yang boleh je selit kebaikan tu. Itulah juga mungkin Madani orang kata bulan yang mendidik kan, mendidik kita. So itulah juga mungkin didikan-didikan yang Allah bagi, tapi kita kadang-kadang tak sedar. Sebab kita nampak nak khatam Quran, nak pergi tarawih 20 rakaat, 23 rakaat. Kita nak jaga yang itu, tapi rupanya ada ujian-ujian lain ni sebenarnya, sisi-sisi lain yang kita tak perasan, yang sebenarnya boleh membentuk diri kita juga. Membentuk kita untuk lebih sabar, untuk jadi lebih untuk jadi kindness ni, antara selain daripada respect tadi, mungkin sabar tu pun antara benda penting jugalah. Kan, kalau kita tak sabar, kita tak boleh nak buat baik dekat orang. Kita akan rasa nak marah aja, silap sikit nak marah. Tak okey sikit je dah, tegur sikit nak melenting. Itu pun peluang kita jugalah untuk nak mendidik diri sendiri. Kindness makan kan, jangan borong kot nafsu. Bila dah tak habis, awak tak kain kat makan. Orang kat Palestin tak makan pun. Bukanlah kita nak macam, it's unfair lah kalau kita kata jangan makan. Orang kat Palestin tak makan, tak boleh makan. Ujian dekat Palestin tu begitu. Ujian yang dekat sini jangan mazir. Bukan yang kata jangan makan. Kita tak perlu pun staff sampai nak rasa. Bukanlah, depends lah kan. Tapi bagi saya macam untuk budak-budak ni, even untuk kita diri sendiri, kita jangan terlebih berbelanja. Yang guna ayat dia nakkan sesuatu ni, tak payahlah Palestin tak ada pun dia. Dia macam that is not the way lah. Dari segi psikologikalinya, budak pun tak faham. Palestin kat mana pun dia tak tahu. Even kalau kita tanya parents, apa sebenarnya jadi? Tak ramai pun boleh jawab historically benda tu since when, apa, puncanya apa. Just tahu sebab orang share. Tapi secara detail benda tu topik lain lah. Kalau yang share tu betul ceritanya. Kalau yang share tu pun ikut sedap je tulis cerita, ikut banyak apa FYP je. So saya kata ada satu ni, dia kata saya dengan Numan Ali punya sharing juga. Dia kata untuk bulan puasa ni kita macam kita nak ajar budak bukannya dengan menakut-nakutkan. Contoh, jangan ni nanti Allah marah.
Jangan macam ni, orang Palestin tak makan, awak dah buat dia makan. Betul. So benda tu sebenarnya adalah kita kena tanya diri kita dulu lah bila kita cakap macam tu, adakah emosi kita dalam keadaan stabil ataupun tidak. Yang kita nak sampaikan mesej ke kita nak marah dulu. So saya rasa dalam keadaan macam tu memang selalunya marah. Instead of nak mengajar tu kemudian. Emosi tu datang dulu sebelum apa yang nak ajar. So dia ajar terbalik. tu sebagai justification kita untuk marah mungkin. Dia just nak sedap kan. Macam nak apa, sedap hati. So dia macam marah lah dulu. Tapi dalam sharing Numan Ali tu dia kata lah, awak tahu tak sebenarnya Allah marah awak yang dewasa ni sebab budak tak ada dosa. Budak tak ada dosa pun awak nak kata jangan tak solat tak puasa Tuhan marah. Tuhan tak marah sebab dia belum balik. Belum sampai wajib pun. Yang Tuhan marah kita yang adult ni sebab menipu budak. Dia cakap macam tu lah. So somehow saya rasa memang untuk ajar dia, untuk kita sendiri pun mendidik, kita ada pergi bazar ni RM10 je. Banyak ni je. Kita masa lapar ni mungkin rasa nak beli macam-macam, tapi kita makan ni je dulu. Then nanti sahur. So mungkin everyday boleh macam audit dengan anak-anak. Daily basis. Audit balik. Semalam kita beli apa? Habis tak? Ini habis tak? So kita pun nak ajar dia kind to body. So maksudnya kind to body tu macam mana? Kita tahu bila dia dah kenyang, kena stop lah. Sebab tu tak ada nak paksa nak makan habiskan. Habiskan juga, habiskan. Budak dia tengah nak belajar, knowing dia punya awareness body punya limit. Bila kenyang, bila lapar. Bila kenyang, bila lapar, bila kita paksa dia muntah, kita marah. So that's another way jugalah untuk ajar dia how to be kind to body tu. Makan secukupnya, berhenti. Then tak apa. Okay, contoh ada balance. Esok awak rasa kita kena buat macam mana? Kita kena beli banyak ni juga tak? Sebab tak habis pun hari ni. So kalau tak habis ni kita nak kena buat apa? Ajak anak sama-sama fikir next nak kena buat apa. Kalau yang dah besar lah, dah 5-6 tahun saya rasa dah boleh ajak lah. Untuk bawah 5 tahun mungkin susah sikit. So yang 5-6 ke atas ni kita cari orang bagi makan. Dan kalau anak tu bagi suggestion and benda tu boleh buat, kenalah buat sama-sama. So kalau kita ajak dia tapi kita tak nak pula meraihkan dia, benda tu dia pun macam lepas tu buang. Buang je lah, buat macam mana. Tapi kalau memang benda tu bernas ke affordable, macam within tenaga yang dibolehkan ke, nak letak kat masjid ke apa, then boleh je lah. Menarik yang sharing pasal Ustaz Numan tu kan. Kita selalu sebut nanti Allah marah, nanti Allah marah. Saya nampak macam kita juga mengajar yang Allah tu garang. So dia jadi macam, instead of kita nak ajar anak untuk sayang Allah, kita jadi ajar anak untuk takut. Betul. Kan Allah tu. Memanglah betul takutkan Allah tu kan, ittaqullah, kalau takut Jumaat tu ada je kan sebut kan. Tapi tu takut yang lain, ini takut yang dia macam menakutkan. Menakutkan. Kita tak, padahal Allah tu dia Allah Maha Baik. Maha Pengasih. Maha Baik, Maha Pengasih, Maha Penyayang kan. Itu yang paling banyak disebut. Yang dia punya sifat garang, marah dia tu bukan mungkin yang saya faham mungkin sifat pengasih penyayang ni jauh lebih tinggi lah daripada yang lain-lain tu kan. Tapi kita selalu sebut ke anak, nanti Allah marah, Allah tak suka, Allah tak ni apa semua. Mungkin kita boleh tukar pula pada ayat-ayat yang lebih solatlah, nanti Allah sayang. Nanti Allah sayang. Betul. Buang sampah, jaga kebersihan, Allah sayang. Kemas mainan. Kan, letak sampah, susun selipar elok-elok. So itu semua benda-benda yang budak-budak mampu buat dan kita terapkan balik kat situ. Betul. Mencatatkan bulan Ramadan ni memang bulan yang terbaik lah kita nak. Sebab dalam bulan ni je orang berbulu-bulu buat kebaikan kan. Kat sini juga kita nak memang didik kau-kau tu kat bulan Ramadan lah. Buatlah baik, tunjuklah baik kat anak sebanyak-banyak. Dia punya vibe kebaikan tu tinggi lah kan waktu Ramadan. Dia rasa. Dia macam kita tak payah buat kempen pun sebab dah ada bulan yang kita buat kempen kebaikan. Sama-sama kan. Sama-sama, betul. So sebab tu mungkin yang satu lagi point yang saya nak highlight pasal aktiviti tadi kan.
kita duduk tengok, anak duduk tengok TikTok aja, tak tahu nak buat apa. So mungkin kat sini juga peluang mak ayah untuk cari juga bahan-bahan bacaan ke aktiviti yang boleh diberikan untuk anak-anak untuk waktu-waktu Ramadan ni juga. Betul. So instead of just scrolling social media ni satu masalah, addiction tu satu hal lah. Tapi masalah konten yang Tak ada tapis. tak tertapis, tak senonoh ni pun satu hal juga. So benda tu budak duduk tengok kan. So selain daripada dia punya effect dia punya addiction dengan kognitif dia apa semua tu, dia effect juga budak tu punya kepribadian dia nanti. Konten tu jangan cerita konten luar lah, konten kita sendiri pun saya rasa banyak yang tak senonoh lah dekat dalam. Bukan tak senonoh dari segi ni, tak beradab lah saya rasa. Dia kadang boleh, dia orang tengok je benda baik tapi benda tu dia pun terselit yang tak baik kan. Dia terselit benda tak baik ni kan mengasyikkan, melalaikan. Kan kita tak payah nak risaukan, bukan iklan lagi yang kita risaukan. Konten tu sendiri pun sebenarnya dah agak teruk untuk kanak-kanak untuk kita tengok. So mungkin ini peluang juga untuk cari apa-apa benda lain. So macam buku ataupun kita pun ada buat aktiviti digital untuk Ramadan. So budak boleh discover apa itu Ramadan kan. So benda tu hopefully boleh create budak rasa nak tanya, ni kenapa macam ni, kenapa ada susun selipar, kenapa ada masjid, kenapa ada ni. Dia boleh explore jenis kebaikan juga. Jenis kebaikan yang ada dalam, yang dia tak familiar, tapi benda tu kalau ada dalam aktiviti yang kita buat tu, oh ni, oh I boleh buat ni, oh ni apa, macam mungkin benda tu boleh spark. Ataupun kalau dia tak bertanya pun, at least dia buat. Mungkin parents lah pula, cuba teka ni apa, mami rasa ni, cuba tengok kat luar tu, kita dah susun tak? Macam benda tu boleh initiate the communication among the parents, among the kids. Depends lah pada keadaan tu. Story time ibu dan anak. Story time ibu dan anak tu. Itulah kita cuba nak spark that conversation tu lah kan. Mungkin walaupun mungkin app tu simple, tapi padanlah dengan umur 3 hingga 6 tahun yang kita target tu. Kita bukannya nak ajar budak-budak tu rukun puasa, perkara yang membatalkan puasa. Kita bukan nak ajar benda-benda tu sangat. Kita nak bagi budak dapat the essence of Ramadan. Apa passionnya Ramadan ni kan? Banyak yang kita dah bincangkan dalam tempoh yang setengah jam 36 minit. Next week dah start Ramadan. So setakat itu sajalah saya rasa untuk hari ni. Hajar ada apa-apa? Guna manfaatkanlah bulan Ramadan ni sebaik mungkin lah. Sama juga lah macam Kak Hajar kata kan, it's the best month for us, I mean like adults ke siapa-siapa, to be the good example for kids. Dengan memang kalau yang ada anak untuk anak-anak, kalau tak ada anak untuk anak buah, kalau yang cikgu untuk anak murid, untuk semua orang kat sekeliling kita. Tak payah struggle nak. Selalu orang kadang-kadang buat baik pun malu. Betul. So tak biasa. So bulan ni adalah bulan Ramadan yang orang tak buat baik yang malu. Kalau dulu nak susun slipper macam pelik. Kenapa dia susun slipper? Even benda baik pun kan orang awkward sebab tak biasa. Tapi sebab bulan ni adalah bulan Ramadan, maka kita ambil kesempatan ni untuk buat banyak kebaikan supaya menjadi contoh pada orang lain lah, especially anak-anak kecil. Okay, so setakat ini sahaja. Terima kasih semua yang mendengar. Aktiviti Ramadan akan keluar pada 1 Ramadan ni, insyaAllah. Kita tengah push untuk submission dekat App Store dan juga Google Play Store. Dan insyaAllah kita tengah cuba juga untuk keluarkan version Android pada sebelum 1 Ramadan ni lah, insyaAllah. So doa-doakan. Terima kasih semua. Assalamualaikum.